Yang berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Bersatu. Yang berhormat sahabat lama saya Datuk Haji Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Agung PAS. Yang datang daripada jauh Nun di Sarawak, yang berhormat Datuk Alexander Nantalinggi, Setiausaha Agung GPS. Yang berhormat Datuk Seri Rina Harun, tahniah dilantik sebagai Ketua Seri Kandi Bersatu. Yang berhormat Saudara Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal, tahniah selaku Ketua Armada Bersatu. Yang berhormat Dr. Afif Bahardin, Ketua Pemuda Negara. Yang berhormat Puan Haniza Talha, Presiden Nations of Women. Yang berusaha Saudari Aini Hazikah, Ketua Wanita Muda Negara. Ahli-ahli jemaah menteri, ahli-ahli yang berhormat, para perwakilan dan pemerhati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kewilayah Pingta Ciahau, Vanakkam, Kopi Vosian. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini kita dapat bersatu sebagai sebuah keluarga besar di atas pentas Kongres Negara. Bagi pihak teman-teman sejati dalam perjuangan, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri, yang telah sudi memenuhi undangan kita pada petang ini. Saya juga amat terharu dengan kehadiran pimpinan tertinggi bersatu, PAS, MIC, GPS sebagai tanda sokongan mereka di atas usaha kami yang luhur ini, insya-Allah. Pada petang ini kita menggarap seluruh kekuatan pemimpin nasional dan akar umbi. Cuba Tan Sri tenung wajah-wajah yang ada dalam Dewan Kongres pada petang ini. Tenung betul-betul. Ada anak muda yang cukup bertenaga. Ada ribuan wanita yang teguh berprinsip. Dan lautan pejuang veteran yang syarat dengan pengalaman. Tekad kami hanya satu, yaitu untuk terus membawa obor perjuangan yang prihatin rakyat. Kalau Yang Amat Berhormat Tan Sri tenung betul-betul ke semua yang ada di depan Tan Sri adalah benih-benih yang amat subur, Tan Sri. Kalau dicampak ke laut menjadi pulau, dicampak ke darat menjadi gunung. Tapi saya kenal Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia takkan campak kita macam dulu-dulu. Saya yakin Tan Sri akan meletakkan kita di 222 parlimen dan hampir 600 kawasan Dewan Undangan Negeri. Saudara para perwakilan sekalian, lebih 20 tahun yang lalu kita membuat janji. Our tryst
with destiny. Demi mengangkat martabat umat dan negara. Kita yang tuntas dengan idealisme dan prinsip. Kita menggembeling kekuatan massa rakyat untuk melaksanakan islah. Demi menunaikan janji tersebut, semua kita tidak terkecuali telah melalui ranjau perjuangan yang penuh dengan onak dan duri. Kita berdepan dengan berbagai ujian dan cabaran, semata-mata untuk membela yang hak dan menentang kebatilan. Yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan saya ada menyimpan satu rahsia besar. Saya pohon izin Tan Sri untuk berkongsi rahsia ini dengan para hadirin sekalian. Rahsia ini saya akan dedahkan pada petang ini dalam 3 rangkap pantun. Di Laut Cina ada naga. Disambut dengan membakar mercun. Kenapa gerangan mabuk bertanya, apa cerita langkah Sheraton? Besarnya naga tidak terkira. Berenang ke pantai mendengar mercun. Jangan ada yang terpedaya. Mana ada langkah Sheraton? Muhyiddin Yassin dari Muara bertemu Azmin berjabat tangan. Demi untuk selamatkan negara, mereka lakukan langkah kanan. Para perwakilan yang budiman, kita telah melalui proses politik dan demokrasi yang amat panjang. Dan bergulir di luar pemikiran ramai orang dengan keputusan dan tindakan yang strategik. Memang ramai yang tidak menyangkakan perihal ini. Malahan ada yang sebelum ini skeptikal dan sinikal terhadap kekuatan kita. Namun, seperti ungkapan Nelson Mandela, it always seems impossible until it's done. Di manakah terletaknya kekuatan kita? Di puncak Borneo kah? Di Ranau kah? Di Segamat kah? Atau di Ampang kah? Gombak sudah pasti. Tan Sri yang dibingkai dan kekuatan kami selama hari ini adalah kerana kami kekal tenang sebagai satu pasukan strategik dan ketumbukan yang dan prinsip atas nama kepentingan rakyat dan negara Malaysia. Namun, sehebat mana pun strategi dan pasukan kita, kejayaan dan kemenangan masa hadapan menuntut kita untuk memiliki seorang Commander in Chief yang berwibawa, yang tegas dan yang berhikmah. Saya amat bangga dan bersyukur kerana pada hari ini diberikan penghormatan untuk berdiri di sisi Commander in Chief yang amat berhormat
Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Kehadiran Tan Sri pada petang ini membuka lembaran baru dalam lanskap politik negara. Kami bertekad bersama-sama dengan rakan-rakan Perikatan Nasional untuk menjamin sebuah kerajaan yang stabil, kerajaan yang mampan, dan kerajaan yang diyakini akan merealisasikan aspirasi rakyat Malaysia. Kehadiran yang amat berhormat Tan Sri merupakan pengiktirafan terhadap seluruh aktivis penggerak komuniti negara, pemuda negara, minta maaf Tan Sri tak nampak jauh. Tu dia. Ini dalam keadaan SOP Tan Sri. Kalau tak ada SOP, saya ingat gemuruh dewan ini Tan Sri. Kita ada Nation of Women. Kita ada penggerak wanita muda negara. Sebagai satu kekuatan politik yang akan digembling untuk membangunkan hala tuju baru dalam arena politik Malaysia. Kepimpinan yang unggul dan inklusif ini amat penting. Sekian laskar hulu balang rakyat yang ada di dalam dewan ini sebenarnya sudah lama menanti. Kita mendambakan satu kepimpinan dan wadah perjuangan yang dapat mewakili suara nurani semua rakyat Malaysia. Kita mahu maju ke hadapan di atas landasan yang betul, yakni benar-benar inklusif, landasan yang menggarap segala kepelbagaian rakyat, dan landasan yang mantap dan kukuh untuk membawa Malaysia sebagai negara bangsa yang gemilang di mata dunia. Bukan mudah untuk mencari kepimpinan yang unggul. Ada fikiran yang harus kita catat. Ada pendapat yang harus kita dengar. Ada ucapan yang harus kita renungkan. Ada nasihat yang juga harus kita pertimbangkan. Tetapi akhirnya kita harus berani membuat keputusan tentang masa depan demi menyelamatkan negara dan bangsa ini. Mengadah membilang atap, menangkup membilang lantai, puas sudah kami renungkan. Akhirnya saya dan rakan-rakan pimpinan akar umbi terlihat kelibat seorang insan dari Paguh yang berjiwa besar, yang bekerja kuat dan terbukti sebagai pemimpin yang unggul. Yang amat berhormat Tan Sri, di dalam dewan ini ada perwakilan dari utara hingga ke selatan, dari timur hingga ke barat, dari Perlis hingga ke Sabah. Bukan sahaja orang Melayu, Cina, India, Iban dan Melanau. Tan Sri, dalam dewan ini kita ada pendekar Kadazan dari kampung Rundum Tenam. Tan Sri, di dalam dewan ini kita ada pahlawan Bajau dari kampung Bangau Sempurna. Dan kesatria Bugis dari kampung Tanjung Batu Darat Kalabakan. Yang beranak berdukung anak, yang capek datang bertongkat, yang buta datang berpimpin. Semuanya mahu melangkah sederap
maju terus ke hadapan bersama kepimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semenjak 1 Mac 2020, rakyat melihat bagaimana kepetahan Tan Sri dalam berbicara, ketulusan dalam berdoa, kecekapan dalam bertindak, ketegasan dalam membuat keputusan, dan kesungguhan dalam membela nasib rakyat terbanyak. Cabaran-cabaran yang besar, sama ada krisis politik, krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang belum pernah dihadapi dunia sebelum ini, dapat ditangani dengan berhemah dan bijaksana. Alhamdulillah, masyarakat dunia hari ini mengakui bahawa Malaysia antara negara yang terbaik dalam usaha pemulihan ini. Apabila bara digenggam, bara menjadi arang. In victory, magnanimity; in peace, goodwill. Para perwakilan sekalian, kadar pertumbuhan negara yang sebelum ini menguncup 17.1% pada suku tahun kedua 2020, menggamit perhatian kerajaan untuk terus bekerja kuat bagi merangsang semula ekonomi negara. Melalui langkah kerajaan yang proaktif dan pantas, kadar penguncupan semakin berkurangan daripada negatif 28.6% pada bulan April 2020 kepada negatif 3.2% pada bulan Jun 2020. Badan antarabangsa seperti IMF telah mengunjurkan pertumbuhan ekonomi Malaysia pada kadar 6.3% pada tahun 2021. Ini menggambarkan bahawa pelabur-pelabur asing dan domestik yakin dengan kebijakan Kerajaan Perikatan Nasional. Pakej rangsangan ekonomi prihatin dan penjana berjumlah 295 bilion ringgit telah menyuntik dinamisme baru kepada ekonomi negara. Kita turut bersyukur kerana kadar pengangguran telah berkurangan dari 5.3% pada Mei 2020 kepada 4.9% pada Jun 2020. Ini bermakna jumlah pengangguran telah berkurangan sebanyak 52,800 orang. Jaminan peluang pekerjaan yang berkualiti adalah agenda utama kerajaan pada hari ini. Hanya beberapa hari yang lalu, Kerajaan Perikatan Nasional terus memberi fokus kepada pendidikan dan produktiviti negara melalui pelancaran inisiatif National Technology and Innovation Sandbox atau NTIS yang diilhamkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tan Sri menegaskan, the only route for us to become a high-income country is to be a high-tech country, a high-tech nation. Yang saya ingin tegaskan di sini ialah Perikatan Nasional akan tetap mengiktiraf Sabah dan Sarawak sebagai equal partners dalam Malaysia dan akan terus melaksanakan perjanjian Malaysian Agreement 1963 dalam kerangka perlembagaan persekutuan. Lihat saja saudara Alex dari Kapit, saudara Jugah dari Lubuk Antu, Willy Mongin dari Puncak Borneo, Ali Biju daripada Saratok, semua tersenyum lebar melihat kesungguhan Yang Amat Berhormat Tan Sri yang telah berjaya melunaskan sebahagian besar daripada kandungan perjanjian MA63. Perikatan Nasional
senantiasa berusaha untuk mara ke hadapan dengan gagasan dan semangat fastabikul khairat, walaupun diasak oleh segelintir kumpulan yang kecewa. Yang amat berhormat Tan Sri terus tabah dan cekal berani untuk berlumba-lumba melakukan kebaikan. Para perwakilan yang saya kasih sekalian, menanggapi dinamika baru geopolitik, geoekonomi, dan serangan COVID-19, dunia kini memasuki satu era baru. Untuk Malaysia bersaing dan berjaya dalam persekitaran ini, kita memerlukan satu anjakan paradigma dalam dimensi politik nasional. Kita perlu tawaduk dan mengambil iktibar dari sejarah masa lampau. We must learn from the lessons of history. Kita perlu menelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatu padukan pelbagai kabilah Arab melalui Piagam Madinah. Kepimpinan yang membangun umat menjadi asas kepada kebangkitan sebuah tamadun yang gemilang. Di barat, kita menyaksikan bagaimana Abraham Lincoln melalui pidato Gettysburg meniupkan roh dan memberi nyawa baru kepada demokrasi dengan prinsip government of the people, by the people, for the people. Dalam sejarah politik negara, kita juga perlu mengambil inspirasi dari negarawan Tun Abdul Razak dan tokoh-tokoh politik di zaman tersebut, di mana perpaduan nasional menjadi keutamaan mengatasi sikap partisan. Justru penubuhan Perikatan Nasional adalah sebuah sintesis agung atau grand synthesis kepada pengalaman demokrasi negara selama lebih 60 tahun. Kita merangkul segala sumbangan pelbagai parti politik dan intelektual, idea dan cita rasa generasi milenial, lembaga swadaya masyarakat, tokoh budaya dan suara golongan terpinggir untuk membina Malaysia yang gagah, adil serta inklusif. Dalam gagasan ini, tidak ada yang melukut di tepi gantang. Segalanya akan menyertai arus perdana demokrasi negara. Kita akan memurnikan demokrasi dan menjadikannya demokrasi yang benar-benar participatory dan juga functional. Para perwakilan sekalian, berdosa kita jika sekadar menjadi penonton. Ketika negara berdepan dengan pelbagai krisis, negara memerlukan kesatria dan Kartini yang menyahut semboyan tanah air. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Sekarang masanya kita bersatu untuk Malaysia. Yang amat berhormat Tan Sri, keberadaan kami di 222 parlimen adalah bukti bahawa kami sudah bersedia. Kami adalah barisan hadapan, frontliners yang sanggup terjun ke lapangan untuk bersama memperkukuhkan bersatu demi kestabilan Kerajaan Perikatan Nasional. Kami bersiap siaga untuk merempuh badai dan gelombang bersama-sama teman seperjuangan dalam Perikatan Nasional. Laksana Ertugrul dan pasukannya yang senantiasa bersedia untuk berdepan dengan pelbagai musuh demi keadilan, keamanan dan ketertiban. Kami bersumpah
untuk terus mengangkat martabat umat dan rakyat. Kami berikrar untuk menegakkan keadilan untuk semua rakyat dan kami berjanji untuk memajukan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Datanglah ombak, kamilah bentengnya. Datanglah taufan, kamilah pelindungnya. Datanglah petualang, kamilah laksmananya. Maka dengan penuh rasa ikhlas dan hati yang tulus, pada petang yang keramat ini, saya dan ketumbukan dari Perlis sampai ke Sabah, sama ada penggerak komuniti negara, Nation of Women, pemuda negara dan wanita muda negara. Dengan ini kami mengisytiharkan untuk menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dan kami menyokong kepimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sekarang adalah masanya untuk bersatu. Bersatu demi negara, bersatu untuk Malaysia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Haji Ali atas ucapan sebentar tadi. Berikan tepukan yang gemuruh kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Haji Ali. Majlis memohon Yang Berhormat untuk terus kekal di atas pentas bagi upacara seterusnya. Dijemput naik ke atas pentas Kapten Pesara Muhammad Suhaimi bin Yahya, Setiausaha Kerja Parti Pribumi Bersatu Malaysia, untuk mendapatkan tanda tangan dari Datuk Seri Muhammad Azmin bin Haji Ali ke atas borang keahlian Parti Bersatu. Dipersilakan. Malaysia. Kami dimaklumkan permohonan Datuk Seri Azmin Haji Ali telah pun diluluskan serta-merta. Alhamdulillah dan tahniah. Maka dengan ini termeterailah keahlian serta gabungan kepimpinan Datuk Seri Muhammad Azmin Haji Ali bersama Parti Bersatu pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, berikan tepukan yang gemuruh. Dan diminta dengan segala hormatnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyerahkan kad keahlian Datuk Seri Azmin beserta surat pengesahan penerimaan keahlian. Dipersilakan.